Baiklah para pelajar, sudah bersedia untuk belajar bersama-sama cikgu? Pada hari ini, cikgu akan menerangkan satu topik penting iaitu berkaitan peribahasa. Sebelum itu, apakah maksud peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kumpulan kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu dengan tujuan untuk memberi nasihat, memberi pengajaran, sebagai satu bentuk teguran, sindiran dan sebagainya. Jadi kita akan melihat apakah peribahasa-peribahasa yang terdapat di dalam buku teks Bahasa Melayu tingkatan 4 ya. Dalam video pendidikan pada kali ini, jom bersama-sama cikgu kita mengenal pasti peribahasa yang terdapat dalam tema 9 hinggalah tema 16. Pada siri video pendidikan yang lalu, kita telah mempelajari peribahasa dan maksudnya yang terdapat dalam tema 1 hingga tema 5. Manakala video siri 2 pula, kita telah mengenal pasti peribahasa dalam tema 6 hinggalah tema 8. Jadi, para pelajar boleh merujuk semula video tersebut. Baiklah, pelajar boleh buka buku teks halaman 117, tema 9, Sayangi Malaysiaku. Jadi, pelajar boleh lihat dialog ya yang terdapat dalam gambar dan cuba kenal pasti simpulan bahasa yang terdapat dalam dialog tersebut. Bagus ya, iaitu tanah air yang membawa maksud negeri tempat seseorang dilahirkan. Macam kita lah, tanah air kita ialah negara Malaysia. Seterusnya, halaman 121 terdapat beberapa peribahasa. Yang pertama, sakit sama mengadu, luka sama meniuk, serumpun bak serai, sesusun bak sirih, mulut biar manis, hati biar baik, dan adat pulau limburan pasang. Jadi apakah maksud peribahasa tersebut? Okey, sakit sama mengaduh, luka sama meniuk bermaksud sama-sama bertanggungjawab. Serumpun bak serai, sesusun bak sirih membawa maksud bersatu padu dalam segala hal. Seterusnya, adat pulau limburan pasang bermaksud kehidupan manusia hendaklah bantu-membantu, yang kaya membantu yang miskin dan yang berilmu membantu yang bodoh, yang berkuasa melindungi yang lemah. Okay, seterusnya, mulut biar manis, hati biar baik. Orang yang mulutnya manis mestilah baik hati juga. Ini pentinglah ya, muka cantik, peribadi pun mestilah cantik juga. Okey, seterusnya pelajar boleh buka halaman 141, tema 10, bangsa bugar sastra kekar. Jadi pelajar boleh baca perbualan antara Eton dan Cik Puan. Di manakah peribahasa ataupun simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan tersebut? Bagus, iaitu membuang muka yang bermaksud berpaling ke arah lain untuk mengelakkan orang lain yang tidak disukai. Okay, seterusnya kita lihat beberapa peribahasa yang terdapat di halaman 157, tema 11, ekonomi dinamik negara berwibawa. Jadi ada 4 peribahasa yang diberikan, iaitu di mana ada gula, di situ ada semut, cermat masa banyak, jimat masa sedikit, besar periuk, bersalah keratnya, dan condong diumpil, lemah dianduh. Jadi apakah maksud peribahasa yang diberikan? Ya, jadi di mana ada gula di situ ada semut bermaksud apabila sesuatu tempat mudah mendapat kesenangan atau kemewahan, di situlah ramai orang berkumpul. Cermat masa banyak, jimat masa sedikit. Bermaksud selalu berhati-hati dalam membelanjakan atau menggunakan sesuatu. Ya, ini maksudnya ada kaitan dengan berjimat cermat lah ya. Okay, yang ketiga, besar periuk, besarlah keratnya. Bermaksud, kalau pendapatan besar, perbelanjaan pun besar. Dan yang terakhir, condong diumpil, lemah dianduh. Bermaksud,
bermaksud orang yang dalam kesusahan wang ataupun akal dan lain-lain akan diberi pertolongan. Okay, seterusnya, ini dah dinyatakan ya, air tangan. Tema 12, asli dan kontemporari. Air tangan yang dinantikan, lihat dapat gambar banyak gambar makanan di sini yang lazat-lazat. Apa maksud air tangan di sini? Ya, air tangan bermaksud masakan seseorang. Contohnya air tangan masakan ibu, air tangan masakan kakak, kan? Okey. Seterusnya, pelajar boleh buka halaman 180. Tema ke-13, segalanya bermula di sini. Jadi, pelajar boleh baca petikan yang cikgu paparkan dan kenal pasti simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini. Kalau pelajar baca petikan ini sepenuhnya, petikan ini menceritakan tentang akuarium dan muzium marin. Okey, betul ya. Simpulan bahasanya membuka mata atau buka mata, yang bermaksud melihat dan meluaskan pandangan, menyedarkan atau menginsafkan orang lain. Baiklah, seterusnya pelajar boleh buka halaman 198. Tema 14, sehat dan bersih pilihanku. Jadi cikgu cadangkan pelajar wajib membaca petikan ini. Bagaimana cara untuk meredakan kemarahan? Sebab ramai di kalangan kita sukar untuk mengawal perasaan marah ya. Ada sedikit selisih faham, cepat-cepat nak naik angin ataupun nak cepat marah. Jadi apakah simpulan bahasa yang terdapat dalam petikan ini? Okey, betul ya pelajar, iaitu panas baran yang bermaksud cepat marah. Okey, masih tema yang sama, sihat dan bersih pilihanku. Jadi diterangkan di sinilah, bila marah nak kena buat apa. Mesti berfikir dahulu sebelum menyatakan sesuatu yang mungkin akan membuat anda menyesal kemudiannya. Bak kata pepatah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata badan binasa. Jadi apa maksudnya? Okay, maksudnya berhati-hati apabila bercakap kerana ditakuti akan menyinggung perasaan orang lain. Okay, jadi cikgu harap pelajar dapat baca ya, halaman 198 dan 199 sangat bagus ya untuk dijadikan panduan bagaimana kita nak mengawal perasaan marah. Seterusnya muka surat ataupun halaman 220, tema yang terakhir iaitu tema 16, kepimpinan untuk memimpin. Ada satu peribahasa di sini, bagaimana Fazrin ya berusaha untuk pulang ke Kuala Lumpur untuk pergi mengundi. Okey, betul. Malang tidak berbau bermaksud keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Okey, masih tema yang sama, dipimpin untuk memimpin. Muka surat 224 ya. Ini tema yang terakhir ni. Okey, betul. Anak buah. Okey, bermaksud orang yang termasuk dalam sesuatu keluarga atau orang yang termasuk dalam suatu pasukan atau pekerja di bawah jagaan kita. Jadi, kita dah lihat ya tema 9 hingga tema 16. Di sini cikgu telah membuat satu ringkasan lah peribahasa yang terdapat dalam tema 9 hingga tema 16 ya. Yang pertama, tanah air. Yang kedua, sakit sama mengaduh, luka sama meniuk. Ketiga, adat pulau limuran pasang. Keempat, serumpun bak serai, sesusun bak sirih. Kelima, mulut biar manis, hati biar baik. Keenam, membuang muka. Ketujuh, di mana ada gula, di situ ada semut. 8, cermat masa banyak, jimat masa sedikit. 9, besar periuk, besarlah keraknya. Ke-10, condong diumpil, lemah dianduh. Ke-11, air tangan. Yang ke-12, membuka mata atau buka mata. Ke-13, panas baran. 14, telajak perahu boleh diundur. Telajak kata badan binasa. Ke-15, malang tidak berbau. Dan yang ke-6, anak buah.
Ini yang cikgu dapat kenal pasti. Mungkin bila pelajar buat ulang kaji, pelajar akan terjumpa peribahasa yang tidak dapat yang cikgu senaraikan, pelajar boleh buat catatan tambahan. Baiklah, seterusnya mari kita bersama-sama uji minda kita berkaitan peribahasa ini. Baiklah, untuk uji minda yang pertama, pelajar boleh buka buku teks halaman 232. Soalannya berbunyi, baca ayat di bawah dengan telitinya dan kemudian nyatakan peribahasa atau kata-kata hikmah yang sesuai dengan ayat yang tersebut. Ayat yang pertama, Hasri tidak mahu membeli kasut yang murah, sebaliknya dia mahu membeli kasut yang mahal, tetapi dapat dipakai lebih lama. Ayat yang kedua, ayah menggalakkan kami membaca pelbagai bahan bacaan untuk menambahkan ilmu pengetahuan. Ayat yang ketiga, semasa kami menentang pengganas komunis, kami telah berjuang dengan bersungguh-sungguh. Kami lebih rela terkorban daripada kalah dan menanggung malu, kata Tok Su. Jadi di sini cikgu berikan beberapa peribahasa dan juga kata hikmah. Jadi pelajar kena tentukanlah peribahasa tersebut ataupun kata hikmah tersebut sesuai untuk ayat yang mana. Yang pertama, membaca jabatan ilmu. Membawa maksud, amalan membaca dapat membantu kita menambahkan pengetahuan. Yang kedua, biar putih tulang, jangan putih mata. Bermaksud, lebih baik mati daripada tidak dapat apa yang diidamkan. Dan yang ketiga, Allah membeli menang memakai. Bermaksud, walaupun terasa berat membeli sesuatu barang yang mahal harganya, tetapi barang itu bermutu dan tahan lama. Jadi, di manakah kedudukannya ataupun di manakah ayat-ayatnya sesuai, pelajar boleh tentukan. Seterusnya ayat yang keempat, Ina menggunakan tutur kata yang sopan semasa berbual dengan rakan-rakannya. Dia tidak mahu mereka terluka dengan kata-katanya yang mungkin mengiris hati dan perasaan mereka. Ayat yang kelima, walaupun dibesarkan dalam suasana bandar yang moden, Damia Hana dan adik-beradiknya tidak melupakan adat resam keluarga mereka. Sebagai contoh, majlis perkahwinan Abang Damia Hana yang berlangsung pada minggu lepas masih mengekalkan tradisi masyarakat Minangkabau. Dan yang keenam, pada awal tahun, Afiq Haikal tidak dapat menjawab soalan-soalan matematik tambahan yang diberikan oleh Cikgu Melinda. Walau bagaimanapun, Cikgu Melinda tidak berputus asa dan mengajak Afiq Haikal tanpa mengenal erti putus asa. Akhirnya, Afiq Haikal mendapat keputusan yang cemerlang dalam mata pelajaran matematik tambahan. Di 3 ayat dan cikgu berikan 3 pilihan peribahasa. Yang pertama, belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Bermaksud, biar bodoh sekalipun, kalau belajar nescaya akan pandai juga. Atau orang yang bodoh kalau diajar betul-betul pandai juga sudahnya. Kedua, telajak perahu boleh diundur, telajak kata badan binasa. Atau berkata pelihara lidah. Jadi, maksudnya berhati-hati apabila bercakap kerana ditakuti akan menyinggung perasaan orang lain. Dan yang akhir, yang lama dikelek, yang baharu didukung. Maksudnya, adat yang lama tetap diamalkan di samping budaya hidup yang baharu. Jadi, di manakah ayat-ayat yang sesuai dengan peribahasa diberi. Jadi, pelajar boleh buat pilihan jawapan. Baiklah, untuk uji minda yang kedua, soalannya berbunyi, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Baiklah, cikgu baca petikan itu. Pada musim cuti yang lepas, Encik Razi telah pergi bercuti bersama-sama 10 orang pekerja di syarikatnya ke negara Jepun. Beliau berbuat demikian sebagai menghargai usaha mereka yang berjaya meningkatkan keuntungan syarikatnya. Selain itu, beliau berharap para pekerjanya dapat melihat dan meluaskan pandangan berkaitan perkembangan teknologi perindustrian di Jepun. Hasil lawatan itu, beliau banyak mendapat pengetahuan dan pengalaman baru.
Beliau mencadangkan kepada rakan-rakannya agar meluangkan masa melihat negara-negara lain. Jadi, pelajar kena kenal pasti apakah peribahasa yang bersesuaian dengan situasi yang diberikan. Jadi, yang pertama kita lihat, okay, bagus betul ya, anak buah. Itu pekerja kan, kita anak buah. Yang kedua, melihat dan meluaskan pandangan, iaitu membuka mata atau buka mata. Dan yang ketiga, jauh berjalan luas pandangan. Semakin banyak kita melawat atau menziarahi negara-negara lain, makin banyak pengalaman dan pengetahuan yang kita ketahui. Baiklah, untuk uji minda yang ketiga, soalannya berbunyi, baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan 3 peribahasa yang sesuai dengan situasi dalam petikan tersebut. Jadi, cikgu bagi masa, cuba pelajar baca sekali lalu petikan ini. Dan sambil-sambil baca, pelajar boleh kenal pastilah apakah peribahasa yang sesuai. Okey, bagus ya. Yang pertama kita boleh lihat ni. Boros berbelanja ya. Okey. Kerana apabila banyak wang, tentulah tidak salah berbelanja besar. Okey, bagus. Kamu telah dapat kenal pasti peribahasanya di mana. Jadi, apakah peribahasa yang sesuai? Okey, betul. Besar periuk, besarlah keraknya. Okey, lagi? Mana lagi? Okey, betul. Okey. Nasibnya malang. Okey, apa peribahasa yang sesuai tentang nasib malang? Okey, bagus. Malang tidak berbau sebab Ramadi dia bercadang nak meningkatkan pelaburan tetapi saham pula jatuh menjunam. Okey, yang ketiga, di mana nak letak? Kita nak letakkan peribahasa ni di mana situasinya? Okey, betul ya. Mengalami kerugian yang banyak dan hampir diisytiharkan muflis sebab dia membuat pelaburan yang pada waktu yang silap. Jadi apakah peribahasanya? Betul, yang dikejar tak dapat, yang dikendong kecicirannya. Ramali bercadang nak dapatkan keuntungan banyak, sebaliknya dia pula hampir diisytiharkan muflis. Okey, seterusnya uji minda yang keempat. Baca petikan di bawah, kemudian berikan peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa yang diberikan. Okay. Azmin telah berusaha bersungguh-sungguh dalam pelajaran kerana bagi dirinya alang-alang berdakwat biar hitam. Berkat kesungguhan Azmin, cemerlang dalam pelajaran dan terpilih untuk melanjutkan pelajaran ke Australia. Azmin berpendapat kalau tidak berusaha, pastilah kejayaan sukar dicapai kerana yang bulat tidak datang menggolek, yang pipih tidak datang melayang. Namun begitu, Azmin berasa sedih kerana terpaksa meninggalkan keluarga dan penduduk kampung yang terkenal dengan sikap bersatu padu ibarat serumpun bak serai sesusun bak sirih. Jadi, apakah peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa yang diberikan? Bagus. Yang pertama, alang-alang menyeluk perkasap biar sampai ke pangkal lengan. Yang kedua, bagus. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Dan yang ketiga, okey, bekerjasama. Bagai aur dengan tebing atau bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Okey, bagus ya kalau para pelajar boleh memberikan peribahasa dengan betul. Baiklah, untuk uji minda yang seterusnya iaitu uji minda yang kelima. Okay, soalannya berbunyi, dialog di bawah mengandungi beberapa peribahasa. Senaraikan 2 peribahasa sahaja. Kemudian berikan peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan peribahasa tersebut. Jadi cikgu bagi masa, pelajar cuba baca perbualan antara Tok Penghulu dengan Zizan.
Sambil baca, pelajar cuba kenal pasti apakah peribahasa yang terdapat dalam petikan ini. Okey, betul ya. Peribahasa yang pertama yang terdapat dalam petikan ini ialah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Okey, bagus. Pelajar telah dapat kenal pasti. Yang kedua, okey, betul. Seperti au dengan tebing. Okey. Ada satu lagi kalau tak silap cikgu. Mana dia? Okey, betul. Sudah jatuh ditimpa tangga. Jadi dalam petikan ni ataupun dalam dialog ni ada 3 peribahasa. Tapi soalan minta pelajar senaraikan 2 peribahasa dan berikan lagi peribahasa yang sama maksud atau hampir sama maksud. Jadi contoh jawapannya begini ya. Okay, peribahasa dalam petikan, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud dengan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ialah ke bukit sama didaki, ke lurah sama diterudi, atau hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah. Okey, yang kedua, peribahasa kedua seperti au dengan tebing. Jadi peribahasa lain yang sama maksud atau hampir sama maksud ialah bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi pelajar kena baca arahan soalan dengan betul. Terima kasih kerana sudi menonton video pendidikan ini. Jangan lupa untuk menekan butang subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada cikgu untuk menghasilkan video-video pendidikan yang lebih menarik lagi. Terima kasih.